Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar a'adada ni'amillah wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan pegawai Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, Tuan-Tuan guru, para asatizah, para masyayikh, para pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf ya atas kelewatan buat tuan-tuan perempuan tertunggu-tunggu. Saya sempat WhatsApp tuan dulu tadi, sampai ke tidak wallahu alam. Pasal minggu lepas saya ada pengalaman ngeri di exit tol sini. 1 jam saya stranded nak ke Surau As-Sabirin pun lewat macam ni juga. Jadi hari ni kita tak nak ikut highway, kita ikut jalan Bukit Cedang. 2 kali jam. Lampu trafik light sepanjang merah lah semua. Merah sampai ke depan merah. Kau ada depan surau ni mungkin merah juga. Serban ini ujian kan, tapi sebab saya tahu tuan-tuan ni memang penyabar. Sama dengan orang Surau As-Sabirin kan? Surau As-Sabirin orang yang sabar kan? Jadi alhamdulillah ya, akhirnya kita dapat juga bertemu pada waktu beliau hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam tuan-tuan ya. Sebab tu bila berlaku keadaan begini, kita kena bersyukur dalam apa keadaan sekalipun. Pandemik, SOP. Sebab apa? Sebab setiap kesusahan yang kita alami untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk kita beribadah, itu dia bukan sia-sia. Orang yang bangun pagi, sojuk, ambil wuduk kan, besar pahala pada waktu-waktu yang mudah, tengah hari dan sebagainya. Dia berjalan kaki pergi surau masjid, motor dia rosak pula, itu semua pahala tu ya. Sebab tu kita kena bersyukur pada banyak keadaan. Sebab keadaan tu dah berubah. Jadi kita jangan komplain macam-macam. Komplain ialah memberi pandangan tu, kita raihlah pandangan para alim ulama saf yang dah dijaga kan. Tapi cuba kita muhasabah diri kita. Saya ni dah lah lambik tuan, intro lah tercuba nak panjang kan. Tak apalah, kita mula lambat, kita sudah laku 10 boleh. Orang tengok nampak semangat tuan-tuan. Tak ada dah. Masuk waktu kan kita berhenti. Kan? Banyak mana dapat dah. Dulu kita orang imam rapatkan saf, kita jarang kan saf. Cuba kita tengok dulu, jarang. Disuruh rapat tak nak. Sekarang dah jarang nak pula rapat. Jadi keadaan tu dah berubah, ya. Berlaku perubahan matan, mana kalau dalam satu perkara tu narration dia tidak berubah keadaan orang yang sakit beribadah dengan orang yang sihat lain. Kalau kita pergi haji umrah, ada orang naik kereta roda, kereta sorong, boleh kita pakcik jalan tawaf mana boleh naik ni. Kita naik skuter ni renap kuku renap kan, talalap. Saya suruh anak suruh darjah 3, encik kau buat encik ya lambat tolak bismillah belum teh depan teh. Oh lalap dia bawa skuter. Tak terdayu benar lah konon itu kan.
Itulah tahap kita, tuan. Jadi kita bersyukur ikut. Yang payah dia apa? Yang payah dia tak datang surau, tak datang masjid. Jadi kita datang pakai topeng pahala tu. Topeng Ustaz dia bercakap, ya Allah, dulu aku dipakai dia ni pergi surau. Dan seorang tu tak pernah pakai topeng. Tak, pasal apa? Tak pernah pergi surau masjid. Tak payah topeng dah. Takkan ke rumah nak pakai? Tak ya pula. Seberapa banyak topeng kita pakai, dia beri persaksian. Tu tulis nama kat luar tu. Kita bercakap. Ya Ustaz ni semua bercakap, la ilaha illallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebaikan walau sebesar zarah, Allah Taala pasti melihat. Allah Taala Maha melihat. Begitu juga sebaliknya, yang buat salah maksiat walau sebesar zarah, Allah Taala pasti melihat. Jadi bersyukur tuan, apa keadaan kita cuba cari yang terbaik. Macam tadilah tak nak lalu highway, konon takut jam. Berapa jalan lama pun itu juga yang menunggu. Apa nak buat? Tak payah kita nak menentukan kehidupan ni walaupun 1 jam dari sekarang. Ya, semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung baca kitab kita 40 hadis akhlak mulia. Dah sampai yang ke berapa tuan? 27 dah. Laju. Yang ada kitab bolehlah rujuk ya. Hadis yang ke-27, lebih pada separuh dah kan. Muka surat 56. Hadis ni pendek, huraian dia okeylah, 2 muka surat insya-Allah sampai kita habis. Menutup keaiban orang lain tajuk dia. Aib ni apa tuan? Aib ni satu yang orang tu tak suka kalau orang lain bercerita berkenaan dengan perkara itu. Itu aib. Kan? Apa perkara yang mengaibkan tu? Aib ni malu ni lain. Aib ni dia lagi malu daripada malu. Malu ni dia kadang kena kahwin lah. Tu tersipu-sipu malu tu. Tapi tak aib dah. Dia tu nak kahwin lah tu. Tak ada mengaib dah. Dia malu dah. Mana nak. Kan? Al-sukut alamatur ridha. Tanya kat anak dara kita. Kau nak tak kak nikah orang tu? Diam itu tanda setuju. Sukut alamatur ridha. Dia malu tu tapi bukan aib. Kau kita cakap dia tu dah bertunang tu, malu-malu dah, bukan mengaib. Aib ni satu yang dia tak suka kalau orang tahu. Sebab tuan-tuan, keaiban ni bukan saja pada orang hidup, tapi juga pada mayat yang dah meninggal dunia. Ada cacat colok yang dia tu dah tak boleh lah nak cakap apa-apa. Tapi waris yang hidup, kalau dengar orang bercerita tentang waris dia meninggal, dia rasa sedih dan malu. Sebab tu orang yang mandi jenazah konon seorang yang amanah. Orang yang menjaga keaiban saudara ni termasuk orang yang menjalankan amanah terhadap dirinya dan juga orang lain. Baik, kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Ni Nabi pesan dah. Nabi pesan ni maksudnya apa? Yang Allah Ta'ala beritahu pada baginda Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita. Atas sifat amanah Nabi ni, 4 sifat yang wajib pada seorang Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu benar, amanah itu dia menyampaikan apa yang dia ni, menyimpan apa yang perlu disimpan. Tabligh menyampaikan, siddiq amanah, tabligh fatanah bijaksana. Sebab tu ada yang membahaskan tentang al-um tuan-tuan.
Nabil Ummi. Kita pernah dengar selawat Ummiyah kan? Ummi tu apa yang kita tahu? Ummi tu kalau orang perempuan, orang mak kan? Ummi, Abi, Abu Ya, Walid. Kalau Ummi pada Nabi yang kita tahu daripada kecil tu, tak tahu menulis, tak tahu membaca. Satu orang cendekiawan, dia buat PhD tesis berkenaan dengan Ummi ni. Apa yang dia maksud? Dia tak puas hati. Bukanlah Nabi dia tak tahu menulis. Jadi dia mencari-cari sehingga satu hari dia pergi ke Mekah. Saya dah lupa nama orang sana. Saya dah jumpa kisah ni. Di Baitullah dia jumpa satu orang. Dia tanya pada orang tu, apa yang maksud Ummi pada Nabi ni? Maka jawab ulama' tu, ulama' lah, dia alim lah tu kan. Dia boleh jawab. Macam saya tak boleh jawab, tak ada benda tuan. Kita ni baca kitab kan lah. Tuan lagi alim tu lah. Minta izin dua teh tuan ni. Seseorang dua teh, orang lain semua duduk bawah. Jadi kata Allah ni tadi, Ummi yang pada Nabi itu ya al-um tu dua. Satu tak tahu mereka baca, yang kedua al-um tu ibu. Adapun Rasulullah SAW tu ibu kepada segala hal kebajikan dalam alam ini. Maka bila Rasulullah tu dia ibu dia, macam ibu roti lah. Kalau tak ada ibu roti, siapa pandai buat roti? Pam kan? Kalau tak tahu ibu situ, dia tak jadi. Jadi Nabi dia ibu. Segala ilmu pengetahuan hukum hakam ni ada pada baginda Nabi SAW. Akhlaknya segala-gala lah. Jadi apa perlu pada orang yang hebat ini untuk belajar menulis dan membaca? Tak perlu. Kita dah buat kereta 20 tahun, konon nak belajar kan? Bangun pagi abang nak berlatih buat kereta lagi ni. Tak ada dah. Start ke jalan. Yang kena berlatih tu orang yang tak tahu. Jadi Nabi ni dia hebat. Allah Ta'ala dah anugerah segala kehebatan pada baginda. Jadi tak perlu nak belajar menulis dan baca. Itu maksud Ummi. Jadi bila Nabi memberitahu ni, kita kena ikut. Sebab tu sabar Nabi dia tak ada had. Kita pun buat macam tu lah. Ada yang buat sabrun. As-sabru nisful iman. Sabar itu sebahagian dari iman. Separuh dari iman dah. Separuh lagi tak sabar dah. Sabar aku ni dah batas ni dah. Dah habis sabar ni dah. Tak boleh, sabarlah tu. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala sentiasa bersama orang yang sabar. Jangan kita putar-putar kan ya. Sebab Nabi mengajar, kita kena ikut. Sabar. Orang yang sebenarnya kita tak, yang mengadu tentang hal jiran. Jiran yang suka mengganggu dia, Nabi cakap kau balik dan bersabarlah. Datang lagi ya Rasulullah, dia buat hal baliklah dan bersabarlah. Nabi cakap datang lagi, Nabi cakap kau keluarkan semua barang kau letak tengah jalan. Ada hadis ni boleh cari. Sahabat ni pun ambil barang ni letak tengah jalan, protes. Jadi jiran bila tengok datang minta maaf. Janganlah stres benar tu. Aku minta maaf, mau bawa masuk barang ni, katil apa semua, piu, belanggu, mesin basuh semua letak kat luar. Tapi kita jangan buat tuan ya. Itu pada keadaan-keadaan tu ya. Tapi dalam hal yang pertama Nabi cakap sabar. Dulu kita ada baca tak hadis la taghdab, bila orang wasiat kepada aku sesuatu ya Rasulullah, Nabi pesan la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan suka marah, jangan marah-marah. Baik, bila Nabi berpesan tutup keaiban seorang, barang siapa menutup keaiban saudaranya, Muslim itu saudara kita lah ya, saudara se-Islam, seagama, seakidah, makna dia kita panggil sebagai apa kan, ahli syahadah kan. Makna tadi ialah orang yang seakidah dengan kita, maka Allah Ta'ala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat tutup. Sebab tuan kita ni bukan baik, tapi Allah Ta'ala tutup aib kita. Nampaklah kita macam baik. Orang tengok baik, dia tak tahu kita. Yang tahu kita ni siapa? Orang rumah kita. Dulu orang cakap nak tahu baik seorang, tanya kawan dia. Nak tahu buruk seseorang, tanya musuh dia dulu, bang kan? Sekarang nak tahu baik buruk seseorang, tanya bini. Bini yang tahu. Kat luar bukan main, balik garang kan. Abang resah lama-lembut dekat kat office, ya Allah. Siap buat NI semua bagai. Lamah lembut betul. Lah mati bini, ya. Abang kata, ya. Buat air gaji dia kat rumah. Masuk Jawan satu pun tak nak. Nek moyang pemalih, garang, bongi. Ya,
Kereta ke rumah lain, ke pejabat lain, ke pasar lain, dalam kereta lain. Keluar pada surau. Otin, hampir nembuk la ilaha illallah. Duduk 2 jam dalam surau. Keluar dah nak bertembuk. Tak apa, aku nembuk ulung kaki apa tersangkut. Oh, dari masuk longkang. Jangan berbuat. Jangan berbuat. Nah. Kalau nak pakai kain pada muka. Yang ni cerita genggilan nama saya dulu dapat saudara tu. Rojo genggilan dia buat kereta apa Mazda Capella, kau Maris Minor maksudnya. Tengah berjalan tu dicabut steering bergurau. Tertolak rakyat jalan kondung tu. Lepas tu nak masuk kenapa dah tak jumpa lubang lori ke depan. Gila. Nasib umur panjang tu. Nak pegang tak boleh pegang dia nak. Jangan genggilan dia. Si baiklah Allah Taala tolong masuk ke dekung dapat. Iyo ramai yang anu sebab tu kalau kereta betul-betul lain tu janganlah dibiarkan bersepah. Nanti kono kek break kita nak break dia sangkut break nama kan itu tutup aib saudara kita ya. Allah Taala akan tutup kaiban kita di dunia dan di akhirat ni lagilah ramai manusia. Dan Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Kita tengok keterangan. Keterangan, tidak ada orang yang tidak berdosa. Sehingga kata ulama, orang yang merasa tidak berdosa itu berdosa. Aku ni tak ada dosa, berdosa tu. Rasa kita baik, ujub. Rasa kita baik, takjub dengan diri sendiri. Aku ni apa salah baik. Agak memang ada klik-klik orang baik yang cerita macam aku ni. Dia rasa dia baik, tak ada dosa. Dah seminggu ni langsung tak ada dosa lah. Padahal mak ayah tak ada doa, berdosa. Tidak mendoakan mak ayah tu boleh jadi anak dahaka berdosa. Ya, jadi merasa tidak berdosa itu berdosa. Dan tidak ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia tidak sunyi daripada salah dan lupa. Cuma bezanya banyak atau sedikit, besar atau kecil, teruk atau tidak, kelihatan atau tidak kelihatan, itu yang beza. Ya, orang yang berilmu pun berdosa cara orang berilmu. Orang yang jahil berdosa cara orang jahil. Orang yang handsome berdosa cara orang handsome. Orang yang tak handsome berdosa cara tak handsome. Orang kaya berdosa cara orang kaya. Orang miskin berdosa orang miskin. Orang miskin pun berdosa ke? Nabi cakap kadal fakru ayakuna kufra. Boleh jadi kefakiran itu membawa kekufuran. Terlampau masakin, suruh dia orang buat apa dia buat, tak peduli dah. Pergi kat pokok nak kopi chai nombor, pergi dah je. Terlampau masakin itu. Jadi kita kena keluarkan diri daripada kemiskinan. Dah masuk waktu dah tu. Jadi kita berhentilah setakat. Kau macam mana? Terus ke azan? Terus ya? Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan ni memang sporting lah. Saya dia badak-badak. Tak apa khusyuk semayang dia tak berani semayang kat dalam. Semayang kat luar. Rupa daripada dalam tu komentar orang nampak keluar. Daripada luar ke dalam golap. Alhamdulillah man tak ada siapa nampak. Rupa daripada dalam torang benda orang. Pernah buat tuan, tak faham ya. Dan jikalau kita memandang ke dalam diri kita masing-masing, kita akan tahu hakikat diri dan sudah pasti kita akan mengakui taksiran kita. Ketaksiran ni maksud kurang lah ya, terhadap Tuhan dan manusia. Dia namanya muhasabah. Ya macam ni pandemik ni. Kita muhasabah diri kita, nak banyak akal, nak kita komplain. Siapa kita nak komplain? Kita bukan ada ilmu, kita ikut je lah tuan ya. Dia nak buka, nak stop, nak suruh, kita tak payah buat comparison, tak payah kita buat thesis sendiri dah. Menurut kajian, hari tu buka, ni tutup, buka dengan tutup tak ada beza sebenarnya. Di Kuala Lumpur sekian, tak payah, ikut dia. Keluar dalam berita tu, pergi surau, pergi. Jangan pergi. Cara nak pergi macam mana? AJK, mohon jadi Bilal. Pagi-pagi datang azan, sebelum Bilal azan dulu. Pukul 3 azan pertama kan. Seminggu baik orang cakap agak dia ni jadi Bilal lah teh.
Berilah dia. Dah dapat jadi AJK. Kan susah pun. Nah, cakap tuan. Kan? Bilal pun mengeleng, ini rampasan kuasa kan. Pukul 4 pasal pukul 4.45, 4.48 Bilal yang sebenar azan. Pukul 3.48 kita azan pertama. Cangkit Makkah 1 jam sebelum waktu kita azan kojut orang. Seminggu baik dapatlah jadi Bilal. Jadi dapatlah kita jadi AJK, dapat sembahyang kat surau 12 orang. Contoh kan. Ini kita ambil. Sebenarnya kita kena nak pergi dah. Bila tak pergi dah kemenggiang lah. Ya Allah, lama lah tak payah. Tutup surau dah tu. Jadi kita bersyukur tuan ya, dalam apapun keadaan. Besar atau kecil, kelihatan atau tak. Dan jika kita memandang dalam diri kita masing-masing, kita tahu, kita muhasabah, kita tengok. Oleh kerana itu, maka kita disuruh banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan banyak-banyak meminta maaf kepada manusia. Hidup kita ni tuan berdosa, sekejap berdosa. Tak ada zahir, batin kita berdosa. Fikiran kita berdosa, fikir macam-macam kita fikir. Berangan ni kan elok ya. Dia boleh mendatang kecintaan kepada dunia yang melampau ni sehingga kita takut nak mati. Kata ulama, antara tanda orang yang diterima taubatnya, dia bersedia nak mati. Tapi tak ada pergi duduk tengah jalan berselo dah. Tu Nabi tak ajar. Nabi cakap janganlah seseorang kamu bercita-cita untuk mati. Boleh jadi dia seorang yang baik, dia boleh menambah kebaikannya. Dan kalau dia bukan orang yang baik, dia boleh jadi baik. Kita bercita nak mati elok, kita berdoa Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bis. Itu doa mati lah tu. Sudahkanlah kami dengan kesudahan yang baik, jangan sudahkan dengan kesudahan yang buruk. Kita ingat mati setiap kali kita berdoa, kita ingat. Tapi bukanlah kita harap nak mati tuan ya. Sebab apa? Banyak lagi kesalahan kita pada Allah SWT. Dosa-dosa kita terhadap manusia pun banyak. Jadi banyakkan bertaubat. Lepas sembahyang isyak tu, solat 2 rakaat ba'diyah, solat taubat 2 rakaat, buat witir 1 ke 3 ke. Ya. Sebelum tidur istighfar lah berapa banyak dapat. Kan terbangun tengah malam pukul 2 pukul 3, nak tahajud memang tak ada lah dah. Berbuai dunia pemenangan. Aircon mendabut sejuk. Sekarang ni dah hujan nak malam kan. Menggigil macam ni. Pikuk musim balas fagak mata tu. Itu memang dah tak ada salah. Bukan tak ada salah. Memang naluri kita macam tu. Cuba orang ajak pergi ceramah. Ustaz tu dah selalu dengar lah dalam YouTube tu. Kau pergilah lu kan. Tapi cuba ajak pergi makan kambing panggang. Ada bakar kambing 5 ekor lah tu. Tahu hello dah. Darah tinggi tak ke mana apa. Semua tu hilang. Togak nyawa. Ajak makan musangking ke apa-apa. Lampada tu lepas makan sangking masuk hospital. Dia dah tahu dah tu. Tak dipeduli dah. Di badal dia tu. Makan punya pasal. Memang kita macam tu. Jadi bila nak bangun, merabur pergi bilik air, buang air. Habis tu kan, nak ambil wuduk. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Duduk sekejap, ya Allah. Tuanku. Inilah aku, ya Allah. Memang tak ada. Tak ada apa benda, ya Allah. Nak masuk syurga pun malu dah minta. Patut dia waktu qiyamul lail dah. Betul-betul orang terancing. Ampunkanlah aku ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit. Betul dah. Sampai banyak tu dapat jadilah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Doa semua orang Islam. Itu ya kemampuan kita. Tapi kalau kita biasa buat tuan-tuan, insya-Allah nanti datang kekuatan. Dia macam orang biasa semayang, dia jaga semayang akhirnya dia semayang seorang, akhirnya dia boleh semayang jemaah. Benda yang jarang dia buat dulu. Akhirnya dia pergi surau masjid. Maghrib dia pergi. Dia jaga maghrib tu. Lepas tu dia tunggu sampai isyak. Macam surau ni. Surau ni dia terbalik daripada tempat lain. Tempat lain saya pergi, masa maghrib penuh. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Dah tinggal setengah saf. Mana orang ramai ni? Agak jin ni kan. Hilang. Kami nak isyak sampai. Jadi surau ni kadang-kadang masa semayang tak ramai. Lepas semayang datang. Tengok menonggeng jin ke orang. Manusia orang sini hebat-hebat.
Pasal sibuk kita bekerja kadang kan. Tak ada salah tu dah. Oleh kerana itu maka disuruh banyak-banyak kita bertaubat dan minta maaf kepada manusia. Okay, manusia pun minta maaf. Telefon mak, minta maaf PKP ni. Sebelum PKP pun mak dah tahu saya memang kena PKP daripada 10 tahun dulu mak. Nak balik memang susah ke mak. Menteri Pertahanan tu mak tahulah. Macam-macam ditahan contoh, bukan orang sini. Syik balik kampung bang. Jumpa Mat Tahir ke Mat Tahir? Sudah. Nak jumpa mak, alah mak elok. Kalau apa-apa yang lain tu ramai telefon mak. Tak mak ya. Tak apa mak faham kau daripada kecil macam ni nasib kau pada tu. Mak kita faham kita dah minta maaf walaupun kita tahu salah. Kadang-kadang kita tak tahu dalam pada kita diam tu kita dah bersalah. Kita tak telefon mak ayah. Telefonlah siapa yang kita rasa nak telefon. Tak maaf. Tapi orang yang tidak sedar diri, dia lupa pada dosa-dosanya dan lupa pada kesalahan dan kesilapannya, dan dia hanya memandang pada kesalahan orang lain dan menghitung-hitung dosa mereka. Ini saya selalu sebut tuan. Kita ni kalau tak rasa kita ni bersalah, kita akan nampak orang lain bersalah. Seorang suami yang tak ada perasaan, dia akan tengok bini yang salah, masin salah, tawa salah, podeh salah, cuba kopi tumbuk lah dah. 2 kali tumbuk dah kena maru gajah. Nak tumbuk lah dah api, tahu garam sikit supaya dia tak meracik. Jangan berai-rai, koringkan dulu. Bang tolong tumbuk lah dah nah. Air dah banyak dalam apa benda tu, dalam lesung tu kan. Ada Vietnam merah tu. Dia pun nak tunjuk garam. Pom tu. Apa nak buat? Kalau kena mata kanan, basuh kaki kiri. Kalau kau nak mata kiri, basuh kaki kanan. Kalau yakin buatlah. Ya, kalau tak yakin. Ya. Saya dulu kawan Ustaz Abdul Rahman nama. Ustaz Abdul Rahman Al-Bayai. Dia dulu imam Masjid Sri Menanti. Masa zaman sekolah dia ajar. Tak balik kan cuba buat. Ambil lada api, cucuk kan. Lepas itu basuh kaki sebelah. Ya. Barulah dia tahu susah rupa nak masak. Baru nombok lada 2 lengkok dah buta mata atas. Itu yang nak khabar bini tu macam-macam. Orang perempuan ni tuan, kelebihan ni memang Allah Ta'ala ciptakan dia lebih pada orang lelaki. Dia boleh buat macam-macam. Kita ni mendadi, duduk talah. Sebab tu akak kalau manggil abang dia tak menyawat, jangan kecil hati. Dia satu kerja dia boleh buat, dia tak boleh buat banyak kerja. Dia pun tengok telefon tu lah dia dapat. Panggil lah 5 kali pun. Sebab tu selalu bergaduh. Bini daripada dapur panggil dia, bang, bang. Dia tak sedar. Ayah kau mana ni? Bang. Dah mula korek sikit. Sampai bukan tengok, abang buat apa ni bang? Awak ni tak reti nak cakap elok. Dah bergaduh. Wahal orang tu manggil memula tadi bukan main lembut. Macam nuah sampai beralun. Macam minyak cap buruh punya asap dulu kan dah iklan dulu, ingat tak? Wah, di mana-mana datang dah beralun. Bang, bang, makan bang. Masa tu kita tengah mano kita duduk. Tu keluar, ambil tu. Rasa. Jadi dia tak boleh buat banyak kerja satu masa. Orang perempuan beza, dia boleh buat banyak. Tit mesin basuh. Jalan panihan. Gorengkan. Kain dalam dryer dah habis pun keluar. Kibir. Pergi masuk lah minum. Lepas tu kan buaya nak pakai kaki. Ya. Kita pun tengok. Hui, lu masak kau? Dia tahu tanya dah masak kau lu. Tapi akak jangan bongih lah kak ya. Kalau kau tuk dengan sonduk boleh jadi ungkor dah nanti. Dan saya dulu kau kecil orang cakap kalau pukul dengan sonduk boleh jadi ungkor. Masa bergaduh kat dapur kau tuk kan kau jadi ungkor. Ungkor yang bersengajut dah. Takut abang kita jadi ungkor. Apa rupa ni dah. Tak jadi kau tuk dah. Ya. Kau orang lelaki kan suruh dia goreng ikan. Bercakap dengan ikan lah. Sebab tu goreng ikan jangan kepala dengan kepala. Jangan diletak sekali. Dia kena silang kan. Tak lambik masak lah. Tahu kan? Kalau goreng ikan jangan letak kepala macam ni. Dia satu kepala sini, satu kepala sini. Kalau tak dia berburak dalam kali tu. Lambik masakan dia. Dia orang perempuan kehebatan dia macam tu. Ya.
Jadi orang menghitung dosa orang lain ni, dia rasa tak berdosa, dia rasa dia perfect. Sebab tu orang yang sakit akan merawat diri dan tidak sempat dia melihat kesakitan orang lain. Masa inilah di alam mahsyar digambarkan manusia dalam Quran disebut masing-masing anaknya, dia hal dia nampak bini lari, nampak anak lari, saudara mara, kawan-kawan semua dia larikan diri. Sebab apa? Takut dituntut oleh orang ni. Tu macam bini aku tu lari, ni bini aku juga, bini ramai, mana nak lari lah, macam tu lah. Contoh, ni contoh ya, jangan marah ya. Jadi orang yang sakit dia akan sentiasa merawat diri mereka. Kita pergi hospital, tak ada kita tengok orang sakit tu dia pergi merayau tanya sakit orang lain, jarang. Konon yang sakit kaki berantung semua tak pek, dia diam. Semua merenung penyakit masing-masing. Tak ada, Assalamualaikum, awak sakit apa? Berapa lama ni? Dia pergi, jarang. Semua duduk mengenang sakit masing-masing. Macam itulah orang yang berdosa, dia duduk mengenang dosa sendiri. Tak sampai dia tengok orang lain lah. Apalagi kalau dia ada ilmu, lagi dia sedih, ya Allah, aku ni ilmu ada, dosa pun banyak, beramal pun tidak. Yang dia ni tak beramal, dia tak ada ilmu, dia semayang pun tak apa nak berhenti. Aku ni semua tahu, tapi tak ada yang nak buat. Jadi sementara kita sehat, ada kelapangan. Nabi cakap dua nikmat yang sering dilupakan ialah sehat dan masa lapang. Ya. Jadi ini perbuatan orang yang merugikan diri sendiri, mengundang permusuhan dengan orang lain. Kerana biasanya orang yang disebut-sebut kesalahan itu akan bangun membela diri atau cuba membalas dengan membongkar dosa-dosa orang yang telah mendedahkan keaibannya. Dia jadi berlawan. Dia tu gigi, tu bukan gigi betul, gigi palsu tu. Dia tu kepala lutut dia semua palsu tu. Semua plastik tu lah. Hancur marin. Ada semua main kutuk. Dia tu bosi. Habis berungkit-ungkit. Hai, janganlah. Ya. Orang dia pun bangih, bila keaiban dia dibuka, bangih dah. Jadi jangan. Suami isteri pun sama, jangan dibuka keaiban. Kalau dia tahu marin, tak payah. Memang kau takkan tahu. Kalau kau tahu pun kau nak dengan sesuatu. Semua cuba tengok, kalau abang tahu lah awak, saya pun kalau tahu abang ni, dia pun nak tahu juga. Siapa sebenarnya yang tahu, siapa yang tak tahu. Jangan. Macam inilah abang nak buat salah, awak pun salah, kita sama-sama salah, kita bermaafanlah. Masing-masing kita ni saling melengkapi antara satu sama lain. Macam tu. Jangan dikembang kalau nak tahu, apa yang kau tahu. Jadi dengan masing-masing membongkar dosa yang telah orang yang mendalam aib banyak. Maka akan terjadilah hina menghina, aib mengaibkan, cungkil mencungkil kesalahan, bahkan tuduh menuduh dan sebagainya. Ini memang biasa kan. Kalau pergi mahkamah syariah, inilah yang berlaku. Zaman saya ulang alik mahkamah, ini dah drama. Masa di tengah elok betul. Bila dah pergi ikut, apa menang teh? Tidak. Pandang pun tak boleh. Hakim pun mengeleng hakim. Habis diungkit boleh top up menungkit. Itu bila dah bergaduh, masa suai bantai lah apa semua beri. Orang yang bijaksana ialah orang yang memandang ke dalam dirinya, lalu ia bertaubat dari dosa-dosanya dan membetulkan kesilapannya. Dia orang yang cuadik, dia pandang diri sendiri. Tak ada dia heboh ke orang lah. Tak ada sampai dia kau dah ngalum, tak ada. Cerita yang mana ni? Cerita yang itu dah ulang tayang balik dah. Jadi tak ada masa. Dia mikir dia bercakap lah. Sebab Nabi cakap, kita baca kat sini ke mana dulu, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan bercakap perkara yang baik atau diam. Cakap perkara yang baik ataupun diam, tak payah. Jadi dia akan bertaubat dari dosanya, membetulkan kesilapannya. Dia menutup keaiban orang lain, dia tutup keaiban orang lain. Sebab tu orang yang memberi, dia mengungkit habis pemberian dan ya, ibarat Allah Ta'ala sebut dalam Quran seperti pasir di atas batu, bila turun hujan habis pasir, tinggal batu. Beri ke orang, lepas tu sebut, beri ke orang, beri ke orang lain. Jangan. Itu namanya sio-sio. Kita beri ke orang, kita sebut ke dia, lagi sedih hati dia. Kau ni aku beli motor ni, kau ingat pria minta ke sini, lah. Besok pergi jumpa tu cerita ni. Jadi orang tu sedih, kau ni nak bagi ke tak nak bagi sebenarnya ni. Macam tu. Ya. Apalagi kita bercerita dengan orang lain, dia tu aku yang tolong, jangan. Sia-sia. Itu mengaibkan orang tu juga. Kita beri baju pun jangan, ini adab.
Wah, ni baju yang aku bagi gitu. Alah, malu lah orang tu. Dia dah smart, orang dah panggil dia Datuk dah. Tiba-tiba kita. Saya kata tu, baju memang baju mahal, baju sutra ke apa, batik memang berkilat, kemilau, memang orang lain tak mampu, kita bagi dia. Saya kata tu, wah, dia pun dah macam baby. Saya tiba-tiba kata orang, wah, lawa lah ni baju aku bagi kan. Aduh ya. Tahu tadi. Tahu habis dia punya ni. Jangan ya. Tu aib lah tu, aib. Benda tu tak aib, tapi perbuatan kita tu di hadapan orang lain aib lah tu. Jangan bobek ya. Tapi yang wujud ialah suasana saling menghargai dan baik sangka pada orang lain, baik sangka ya, jangan kita baik kawan kita atau saudara kita tu malu pada orang lain, tu aib. Dalam keadaan tentu dan sangat terbatas memang perlu untuk menyebut kesalahan orang lain. Boleh juga disebut waktu bila, seperti untuk menjadi saksi pada suatu perbicaraan. Awak nampak dia berapa orang? Saya nampak dia 2 orang. Apa dia buat? Dia pegang pisau. Benda tu boleh dia beritahu dalam perbicaraan atau diperlukan ketika bermusyarat. Macam mana pagar dia boleh runtuh? Hari tu dia panjat, kita nampak 3 orang, dia ambil rambutan, dia pijak. Oh, bolehlah begitu, tapi bukan kita mengadu domba. Dia mengadu domba ni atau perkara menyebabkan seorang tu diseksa dalam kubur. Tidak suci ketika beristinja, kencing tak bersih, kono pakaian buat semayang, dan suka mengadu domba. Jumpa orang ni, adu orang ni. Jumpa orang ni, adu ni. Ni antara perkara-perkara menyebabkan seorang tu diseksa dalam kubur nanti jauh. Ya. Atau untuk membendung manusia supaya jangan terikut dengan kejahatan seorang. Kau jangan ikut abang tu. Dia tu ni. Dia ramah ni. Dia melawan. Pisap dadah pula dia pun semua. Disebut untuk menjadi teladan pada orang lain. Atau mendedahkan keaiban orang yang memang sengaja ia telah membuka kesalahannya depan orang ramai. Apa hal dia menjerit-jerit tu? Dia mabuk. Tu yang ditanggal baju berjalan dia. Oh ya. Janganlah kita buat tu. Maknanya kita menempah orang tu bercakap. Sebab tu kita jangan mendatangkan sesuatu yang boleh mendatangkan fitnah. Ya, mendatangkan fitnah. Kita nak ambil kucing, kita pergi ke rumah jiran kita. Padahal nak tangkap kucing ya, bagi Assalamualaikum ataupun panggil bye-bye. Jadi tak adalah mendatangkan fitnah. Ni kita pergi intip. Jiran tu pun balik pada semalam. Apa ni? Kita pun dah tergamang. Kau betul pula orang rumah keluar pergi ambil sudah. Kucing kita lah time tu menjuruk tak mana-mana. Sudah. Kau memang buat hal betul lah. Dah. Mendatangkan fitnah. Abang cakap betul. Iya, abang cari boy. Mana ada boy? Tak ada. Boy. Tengok ke boy kat rumah kita ada ikut jalan belakang. Kau ni boy. Ya. Ni hal jiran dan pernah saya dah cerita jiran garang. Jiran yang garang. Dia boleh renap. Dia ni bukan main garang. Memang takut orang lorong ni macam dia. Satu hari dia boleh renap. Jiran sebelah rumah balau kucing. Lepas pada tu akak tu balik tengok kucing dia tengah menghadap renap tu. Jadi dia pun dah terperanjat. Astaghfirullahaladzim. Arnab jiran dah dimakan dia kucing. Dia dah menggigil. Berlumpur-lumpur Arnab. Macam mana nak buat ni? Dah nak menangis akak. Mula dia selamatkan kucing dulu. Masuk dalam sangkar suruh kan. Dia ambil Arnab tu, dimandi elok, basuh. Dia pergi masuk balik dalam sangkar rumah jiran tu. Jiran pun balik. Petang dia balik. Menjoret dah. Ini lagi baik aku panas hati ni tu. Akak tu dah pergi. Apa hal ni? Jadi jiran ni kan. Ini betul-betul kerja gila ni tu. Akak tu berani dengan dia. Apa hal ni? Arnab saya ni dah mati tu. Dia dah menggigil. Berdoa, ya Allah tolong. Saya dah tanam belakang rumah. Tak siapa punya kerja dia pergi masuk balik dalam sangkar ni tu. Kalau saya tahu siap mandi yang belak tu. Kalau saya tahu siapa punya kerja memang nahas ni, lagi bertambah gigil kat jangan berbuat. Kalau jiran kita jenis garang, jangan kita datangkan satu mendatangkan prasangka kat dia. Ya, kalau membahaya, pedulilah kucing tu, jangan pergi ambil tu. Pukul 1 pagi pergi tinjau apa. Bantai kalau boy kan, daripada dan kono biarlah kau kono kan. Ya.
Maka dalam hal-hal seperti ini kita dibolehlah mendedahkan kesalahan orang lain dengan syarat bahawa pendedahan itu hanya dibuat untuk keperluan yang kita sebutkan tadi sahaja, bukan untuk disiarkan di dalam akhbar-akhbar atau ditayangkan melalui media elektronik dan bahan-bahan bercetak dan sebagainya. Biasanya ni kalau jadi wartawan, tulislah yang sebenar, tapi payah. Saya pernah keluar surat khabar. Saya ni tak nak keluar surat khabar. Satu hari datanglah wartawan ni. Tolonglah tuan, saya nak masuk cerita ni, tolong. Saya pun jangan. Tak, nanti kalau kayak macam ni lah, kita berjanji sebelum abang keluarkan dalam paper, bagi saya tengok. Boleh tak? Maka dia pun ambil lah statement, dia ambil gambar di mana, di saya punya kandang kuda. Satu hari saya di Mekah, saya bangun pagi tu tengok sini dah siang, dah pukul 8, di Mekah baru pukul 3. Saya tengok WhatsApp, baru susun masuk gambar dia seakan-akan sama, nak download pula lambat masa tu. Tahun 2013 ke 14, bulan Januari kalau tak silap, harian Metro, tajuk dia peguam jadi koboi. Jadi saya dah beritahu alamat saya Kampung Jimah Baru. Saya cakap ni, saya dah sebut tadi, kalau orang Metro tak puas hati, pergilah cek. Dia tulis itu Jalan Sendayan. Kan jauh pergi tu. Jadi orang Jimah dia jumpa, apalah kan tulis Jalan Sendayan. Kan tempat kita ni Kampung Jimah, saya dah bagi tahu dah. Dia tulis Jalan Sendayan, saya nak buat macam mana? Nah, itu antara lah. Sebab tu wartawan, saya pesanan, kawan-kawan, sahabat, tulislah yang sebenar. Jadi bukan nak dengan peristiwa tu perlu ke tak perlu, sebenarnya bagi saya tak perlu lah, tapi tak ada bahan pula. Jadi bila keluar surat khabar, bersidanglah para hakim-hakim Mahkamah Rayuan ke kedai kopi tu. Ini tidak betul dah. Dia sepatutnya menurut seksyen ni buka. Kita pun peguam dongang. Dia kalau ikut kes ni, adalah kes rujukan dia ni sepatutnya kena, tapi dia tak kena sebab dah melarat sorang perbuatan kita dah. Jadi kalau boleh buatlah yang elok-elok ya. Tapi nak buat macam mana, dah memang itu keadaan kan. Kita soranglah pada yang cerdik pandai kan. Cuma kalau kita dalam bidang kita tulis yang sebetulnya, jangan kita reka-reka ataupun kita ubah-ubah. Yang ubah-ubah ni jadi payah. Saya pun tak tahulah siapa yang mengubah. Tapi ini yang berlaku pada diri saya lah. Kalau nak tengok surat khabar tu, nanti saya WhatsApp kat tuan tu. Kalau ada simpanan lah kan. Tapi masa tu mudah lah sikit pada ni cowboy. Tuan ya, cukuplah sekadar itu dulu tuan. Saya minta ampun, minta maaf, salah dan tersilap, tak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak. Sekadar peringatan untuk diri sendiri dan kita semua, supaya hari makin hari kita boleh menambah amal kebajikan kita, amal soleh kita. Ya, kita berazam tuan ya, azam. Kita nak buat yang terbaik. Memang kita tak akan mampu buat. Kadang-kadang kita rajin mengaji, untuk rajin selawat berzikir, lepas itu kita tertinggal 2-3 hari. Kadang kita buat duha, kadang kita tinggal, kita buat ni pula. Kadang kita buat solat sunat isyraq, kadang kita lama ada di majlis ilmu, kadang kita tak sempat nak datang. Tapi kita azamlah, hari demi hari kita tambahkan ibadah kita. Apa yang sempat dalam kereta tu, jangan suruh kereta yang berzikir, tasbih gantung kat kereta tu. Kereta masuk syurga, kita tak ke mana. Jadi kita berzikir, masuk kereta, ambil tasbih tu, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi jangan keluar pada kereta tu, sebab bila keluar kita dah lupa kan. Atau alat boleh, tak ada masalah, tak ada nak riak dah. Jumpa kawan angkat tangan, pegang tasbih, kawan cakap, dia tu dah tasbih kan. Tak apa, tak ada nak riak, tak sampai nak riak. Kita ni dah tak cukup masa sebenarnya, apa nak diriak ya. Jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tak apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau kurang jelas? Kita buka seminit. Kalau boleh saya jawab, tak ada kita tangguhkan. Akak perempuan okey, tak payah tanya dah. Abang semua okey kan? Alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf lambat tadi ya. Segalanya tu tak disengaja kan, awal tadi lah. Tapi dah semua lampu merah. Nak buat macam mana kan?
Tak boleh, kita tak boleh langgar. Walaupun tadi ada satu lampu merah, Pak Din buat, nak suruh Pak Din jalan ya, tapi tak boleh. Itu amanah kita kepada pemerintah. Dia dah buat merah tu. Dia buat ada bersikal lajak lah tiba-tiba. Dia nampak hijau, dia melanggar sudah. Penuh kita, kan? Wallahualam. Jadi itulah. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Tidak ada ukuran yang kita boleh buat. Kita banyak ibadah bukan ukuran kita ni orang yang hebat. Kita tengok orang tu tak banyak ibadah pula bukan ukuran dia orang yang hancur. Segala-galanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting menurut yang kita baca ni tadi, kita muhasabah diri kita. Jangan kita buka aib orang. Orang tak pergi surau pun tak payah kita baca gitu. Orang pakai seluar pendek pun angkat tangan, kita pakai sorban, jangan kita buat tak nampak ya, kau pakai seluar pendek. Lama kita terlanggar tiang, boom, terus mati. Dalam kesombongan kita mati. Patut kita kena angkat tangan, dua belah tangan, lepas steering kita dulu. Kan. Kita muliakan dia tengok orang surau. Walaupun aku pakai seluar pendek. Ataupun isteri cakap, tengok bang, pakcik tu, walaupun dia surau, sorban dia 3 lilit, abang pakai seluar pendek, dia tetap hormat abang tu. Abang tak segan ke, abang pilih surau tu. Itulah tu, kalau macam ni orang surau berani lah bang. Hari tu dijoling abang, misai dah lah macam tu lah. Menggigil abang tengok dia, abang takut nak pergi surau tu kan. Abang ni tak boleh nak tu, lemah semangat. Nah, jangan. Kita muliakan, raikan dia. Sebab tu sahabat-sahabat dulu, Nabi SAW dakwah dia tak payah cakap. Tengok, wih ini orang Islam hebat, Sayyidina Umar, wih ini Amirul Mukminin, masuk Islam lah kita, orang Yahudi. Ni kita orang Islam menakutkan orang. Nabi cakap jangan takut-takut orang, kita menakutkan orang. Kita masuk syurga, orang lain semua kita suruh masuk neraka. Tak boleh ya. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجلال منك الجار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.